Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan agama ni dengan perantaraan kerja yang dibuat oleh para nabi, rasul. Selagi kita umat ni tak bangun atas kerja Muhammad SAW, kerja Nabi ni, Allah takkan hidupkan agama. Macam Allah jadikan asbab hilang haus air. Kita tak minum air, mana haus nak hilang? Asbab hilangkan lapar, Allah buat makanan, kita tak makan. Sebab itu kita kata kalau tak makan lapar, kalau tak minum haus. Hak air tu dan makanan tu bukan hilangkan lapar dan bukan hilang haus, dia hanyalah asbab. Tapi kita kena guna asbab, sebab Allah yang cipta asbab dan perintah kita gunakan asbab. Kenapa kita kena guna asbab? Andy? Kenapa kita kena guna asbab? Samad? Jadi kita guna asbab sebab Allah suruh, dan gunakan dia dengan cara yang Allah mahu, dengan niat nak sukakan Allah. Tapi sayang, kita tak guna asbab kerana perintah Allah. Kamu ni cakap je. Bila kamu bekerja nak dapat duit, bila kamu makan nak hilangkan lapar, bila kamu minum nak hilangkan haus. Kamu baca pun tidak niat kerana perintah Allah, tak ada. Macam Rashidi, dia makan bismillah, dia cakap. Dia tak ada niat untuk sukakan Allah. Dia dah berapa lama buat dakwah? Berapa lama? Yang bangga sangat kau tahun nak 98 gitu, 99 ikut tabligh. Saya tahun 76, 74. Tapi dia kata dia lama. Baru ni lah, bukan lama. Semalam saya tanya. Dia makan buka puasa, dia cakap dia baca bismillah. Baca bismillah bukan niat. Bismillah tu cara. Niatnya kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Dan dia ada ingat bila makan, sebelum makan ada niat. Kadang-kadang mana tak ada. Betul lah tak? Sama? Tak ada. Jadi kita ni makan untuk hilang lapar, niat kita. Bekerja untuk dapat duit. Boleh tak bekerja kita jadi ibadah? Tak boleh. Niat tak ada. Niat salah nak dapat duit. Sufian, dia niat bekerja apa? Niat tu betul ke salah? Kalau tanya, kamu tahulah salah, tapi buat tak ada. Dah lama buat dakwah. Dia kata dia orang lama. Lama apa? Niat pun tak tahu. Dia kata bismillah tu niat. Mana bismillah niat pula? Bismillah wa ala barakatillah. Itu bukan niat. Niatnya
untuk sukakan Allah, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Jarang, bukan jarang, tak ada orang. Saya pertama kali cakap ni tau, di dunia. Di dunia ni saya pertama kali cakap. Orang lain tak cakap. Orang lain dia tak cakap. Kalau sesiapa dengar kerana perintah Allah untuk sukakan, ini nasuha. Benda itu yang betul. Dia orang tak tahu, tak ada siapa bagi tahu dia orang melainkan saya. Dia orang tak nak ikut saya. Tak nak ikut, dia orang lah rugi. Tak ada niat. Buat apa pun tak ada niat. Bismillah, makan. Itu bukan niat. Hari ni orang niat pun dia tak tahu. Macam itu punya agama dia ada. Mana ada agama kalau niat tak ada? Tidak ada amal melainkan ada niat. Semua tahu. Itu tahu tapi buat tak ada. Niat dia apa? Nak makan. Nak makan apa? Nak hilangkan lapar. Minum, haus. Nak hilangkan haus. Kerja, nak dapat duit. Jadi bila niat kita salah, kerja kita tak boleh jadi ibadah. Dan sepanjang hari kita buang masa. Kita bekerja 8 jam, 10 jam. Buang masa. Yalah dapat duit lah, tapi buang masa. Duit tu tak boleh. Kalau Allah tanya kenapa kamu bekerja untuk sukakan kau, Allah kata tak, kau menipu. Kamu nak duit, aku dah bagi duit dah. Sekarang kau dapat neraka lah. Macam Rasidi, saya makan ni Allah untuk sukakan kau. Allah kata tipu, kau makan untuk hilang lapar. Rasidi kata aku buat kerja dakwah untuk sukakan kau. Kata Allah kamu tipu. Kamu buat kerja dakwah untuk orang panggil kau orang agama. Sekarang kau dah dapat tu, sekarang kau masuk neraka. Kerana niat salah, neraka jauhnya. Walaupun amat benda yang dibuat, benda baik. Mati di jalan Allah. Korban semua harta. Mengajar agama, niat yang salah. Masuk neraka. Hari ni berapa lama Rasidi buat kerja dakwah ni? Niat pun dia tak tahu. Dia tak buat. Baru semalam saya tanya ni. Saya tanya Allah, Rasidi dia buat ibadah makan? Tak, kata. Rasidi kata saya cakap bismillah. Saya kata itu bukan niat. Kau niat tak ada. Jadi Rasidi ni walau lama buat usaha agama tak ada. Niat pun tak ada. Kalau cakap tu marahlah. Tapi itu betul. Kalau kita tak ada niat dalam apa-apa amal kita buat, dalam semayang pun niat tak ada, yang tak betul. Mana ada Islam? Islam tu nama agama. Sufian mana ada agama dia? Semayang dia, niat apa? Dia disebut tak semayang kerana perintah kahwin dia agama? Ada tak sebut masa nikah kerana perintah Allah untuk sekarang aku serima nikahnya? Ada tak sebut tu? Mana ada? Tak ada kan? Kerana perintah Allah untuk sekarang Allah. Kau ada cakap? Ada. Mana ada? Apa? Ada ingat lah. Ada. Tak boleh ingat, tak boleh. Kena sebut. Kita tak mau sebut. Tak diajar pun. Kerana perintah Allah untuk sekarang saya terima nikahnya. Muaimunah binti Husin dengan mas kahwin tunai. Patut macam tu lah. Tapi terus saya terima nikahnya je. Niat tak ada. Sufian kan? Betul tak kau buat macam tu? Macam mana dia selalu ingat dia buat betul. Mana betul iman berapa banyak. Nak ingat niat ni sebenarnya ikhlas sebenarnya. Nama lain bagi ikhlas iman. Kalau iman tak ada, niat memang salah. Kalau iman lemah, niat mesti salah. Orang iman kuat niat betul.
Dan nak dapat iman susah. Kalau jalan kerja salah, memang sampai mati tak dapat iman. Jalan kerja agama ni salah, tak ikut jalan Nabi. Satu orang cakap dekat Facebook, jalan kepada Allah ni sebanyak nafas. Nampak macam falsafah. Ada satu orang kata, Masya Allah. Lepas tu saya tulis kat dia, jalan menuju Allah satu je, bukan apa. Jalan Muhammad SAW, mana boleh jalan lain? Itu pun tak tahu. Lepas tu dia cakap, lama kita tak jumpa ya. Namanya dia ni orang dakwah lah. Kalau tidak takkan dia cakap lama tak dakwah. Lepas tu dia cakap, yes Syekh. Macam itu punya pun tak faham. Jalan menuju Allah tak banyak. Banyak orang kata banyak jalan nak pergi Kuala Lumpur. Jalan menuju Allah ni sama juga dia kata. Ini semua orang tak tahu agama sebenarnya. Jalan menuju Allah ni banyak. Ini tak betul. Allah beritahu kul hazi. Dia bukan banyak. Inilah jalanku. Satu kan. Jalan menuju Allah ni satu. Itu pun dia tak tahu ayat Quran tu. Ustaz pun tak bagi tahu. Dan ustaz kata banyak cara pula. Nak buat kerja dakwah ni dia tak boleh banyak cara. Banyak jalan tak ada. Satu je, Muhammad SAW. Itu pun tak tahu. Cakap awak punya cara, banyak cara lagi. Aduh. Orang yang kata banyak cara ni, dia tak beriman pada Nabi. Bila tak beriman pada Nabi, batal dia punya syahadah. Dia la ilaha illallah, dia ada Muhammad Rasulullah. Kalau ini tak ada, batal. Dia jadi iblis. Iblis dia la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah tak ada dia. Jadi orang yang kata banyak cara buat dakwah ni, dia tak percaya Muhammad Nabi. Jalan menuju Allah satu je. Bukan macam jalan pergi Kuala Lumpur. Yang Kuala Lumpur memanglah banyak jalan. Kuala Lumpur apa banding dengan Allah pula? Tamsilnya pula tak kena. Jalan menuju Allah sama macam jalan ke Kuala Lumpur banyak. Dari tu pun boleh itu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur apa? Makhluk Allah kan. Ini jalan menuju Allah. Rab kepada manusia. Satu je. Iaitu Muhammad SAW. Kalau tak ikut Muhammad SAW, tak buat kerja Muhammad SAW, tak ikutlah jalan Muhammad. Tak buat kerja dia. Ikut baju dia je. Dengan janggut. Itu je. Baju, janggut, belas. Kahwin 2, 3. Apa. Dia kalau ikut Muhammad ni, ikut kerja dia. Itu sebab katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Hazi. Satu. Jalanku. Apa jalan? Kerja mengajak. Ad'u ilallah. Jadi kalau kita tak buat kerja hari-hari, Nabi mana ada sekali seminggu je macam Sufyan ada. Hari ni 2 kali. Sejak begitu lama dan naik 2 kali. Tapi adakah sama dia dengan Nabi buat hari-hari kan Nabi? Nabi Nuh Allah beritahu siang dan malam. Takkan pula siang dan malam seminggu sekali pula. Fahamlah sikit bila Allah beritahu Nuh AS buat dakwah siang malam. Saya cakap buat dakwah hari-hari. Mana ada dakwah hari-hari dia kata. Mana ada gas hari-hari. Nampak sangat dia tak baca Quran. Laila wa nahar. Kata Allah kepada Muhammad, kamu di siang hari berenang di lautan manusia. Berenang ni tak boleh berhenti tau. Berhenti mesti tenggelam. Sebab itu saya cakap buat kerja ni cuti mati saja. Hari-hari mau buat dakwah. Ini tafsir kepada hadis ni dan Quran. Bukan main-main tu. Cuti mati saja. Jadi Sufyan 2 hari kerja, 1 hari gas, 6 hari cuti. Sufyan Ampang. Sekarang dia nak 2 hari kerja, 5 hari cuti. Jadi dia tak ikut, dia buat kerja Nabi, tak ikut cara Nabi. Jadi dia pun termasuk orang yang sesat.
Saya bukan nak cakap dia jalan lurus, sebab dia memang betul jalan sesat. Jalan sesat ni dalam surah Fatihah, waladhdallin. Jangan kami ikut jalan yang kamu murkai. Jalan yang kamu murkai apa? Yang orang yang tak terima kalimah, yang tak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau mengucap la ilaha illallah je, atau mengucap Allah tak terima sebab dia tipu. Dia ucap hanya nak dilihat orang dia orang Islam, tapi sebenarnya bukan. Itu kaum munafikin. Mereka tu semua dalam kumpulan macam Yahudi, Nasrani, ghairil maghdub bi alaihim. Dan semua ni masuk neraka. Waladhdallin, yang mengucap macam Sufyan Ampang, tapi tak ikut jalan cara Muhammad SAW. Baik saya bagi tahu dia sekarang daripada saya bagi tahu bila dia dah mati. Kalau saya dah bagi tahu dia sekarang, dia tak nak ikut, saya tak salah, dia salah. Kalau saya tak bagi dia tahu dia sekarang yang dia sesat, saya salah. Dia kata aku tak ada orang bagi tahu. Allah panggil saya pula. Mana saya nak jawab? Tapi sekarang saya dah bagi tahu dia, dan saya dah bagi tahu semua orang yang dengar ceramah saya ni, dan orang lain patut cari ceramah ni. Ceramah yang benar. Banyak ceramah kat dunia ni, tapi yang benar satu je. Sebab Allah SWT kalau dia hantar Nabi satu kaum, dia tak dia hantar biasanya satu Nabi. Musa AS minta Harun bantu dia, tapi main Nabi dia Musa. Harun membantu dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi yang Nabi yang hantar ni dia punya itulah yang betul. Kalau dua tiga cara pula susahlah. Jadi macam kita satu je Nabi untuk kita seluruh dunia, Muhammad SAW. Jadi jalan kita tak boleh banyak. Jalan Nabi, cara kita tak boleh banyak. Cara Nabi mana boleh cara lain. Jadi orang yang kata banyak cara dakwah ni biasa ustaz-ustaz lah. Dia kata dia buat dakwah kat masjid, berceramah dari masjid ke masjid tu pun cara juga. Jadi dia tak faham basic konsep kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya kita taat perintah Allah dengan cara, hanya cara Muhammad SAW. Tak boleh cara lain. Dengan niat nak suka kau. Jadi buat kerja dakwah ni dengan cara Nabi. Kena cara Nabi. Rumah ke rumah, lorong ke lorong. Bukan macam Zakir Naik. Zakir Naik tu mengajak orang kepada Allah, tapi tak cara Nabi. Dia mengajak je orang mengucap kalimah 10,000, 50,000 orang. Itu orang tu kata, kamu nak masuk Islam, tak ada paksaan. Dia ajar kalimah. Lepas tu dia tak jumpa dia lagi. Biarkanlah dia nak betul-betul masuk Islam ke tak ada ke. Jadi kita kena buat cara Nabi betul. Saya bukan cakap sebab saya nak cakap apa yang saya buat ni betul, tak. Ini percakapan benar. Kamu tak nak setuju, kamu yang rugi. Jadi jalan Nabi ni, kalau kita tak ikut, kita jadi orang sesat. Waladhdallin. Dan kerana kita sesat, masuk neraka. Jadi kalau kita ucap kalimah ni tapi kita tak ikut, jadi kita orang sesat, masuk neraka. Mudah-mudahan. Sebab kita ada ucap je, ikut tak ada, kita akhirnya keluar je daripada neraka. Mudah-mudahan. Tapi lama lah macam Sufyan Ampang. Kalau dia tak bertaubat lah, tak nak buat gas hari-hari, nak kahwin aja, kahwin dua. Jadi tu pun tak sunnah. Saya dah cakap dah, sunnah Nabi Allah tak perintah kahwin 2, 3, 4. Nabi siapa saja boleh, berapa je boleh. Hadiah daripada Allah untuk Nabi-Nabi. Kenapa Nabi Sulaiman boleh 199, Daud takkan Nabi 11 pula tak boleh pula. Sedangkan Nabi lagi mulia. Ini orang bukan Islam kata Nabi ni kuat seks. Kuat seks apa? Dia punya kekuatan seks 100. Kahwin 11 saja.
Sufian kekuatan seks 2 lelaki nak kahwin 4. Mampus lah bangkut. Patah tulang. Samad kekuatan seks setengah lelaki. Satu isteri pun tak boleh layan. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena ikut agama ni akan hidup bila kita buat kerja dakwah ni cara Nabi. Dan itu tak cukup cara niat dia. Niat untuk sukakan Allah. Kita mungkin boleh buat kerja dakwah cara Nabi, tapi tak niat untuk sukakan Allah. Allah tak terima. Cara Nabi je, niat tak ada, niat salah, Allah tak terima je. Macam Rashidi. Cara Nabi lah. Saya rasa niat dia tak betul. Cara Nabi dah ikut saya gas semua kan? Dah betul lah. Niat mesti salah. Kalau niat betul, mesti naik. Macam Yazid, dia iman lama tak naik kan. Berapa puluh tahun ikut saya. Cara dan Nabi, kenapa tak naik? Niat dia tak betul. Saya mana tahu niat tak betul. Tapi memang bolehlah agak ni. Kalau cara dah betul, niat mesti tak betul. Kalau betul, tentu sekarang dah iman kuat dah. Jadi Yazid tak boleh buat untuk sukakan Allah sebab bini ada dalam. Lebih daripada Allah. Saya cakap kalau kamu nak betul, cerai bini tu. Dia tak nak. Sampai hari ni baru nak. Dah Allah lebatkan dia dengan berbagai masalah. Dia tak dengar cakap saya. Jadi macam mana kalau bini lebih daripada Allah dalam hati, kita nak buat gas untuk sukakan Allah? Boleh? Memang tak boleh lah. Rashidi sekarang, dia mau korban dunia dia untuk Allah. 500 bagi untuk sewa bulan ni. Sufian 500 je. Kenapa tak boleh? Sebab bila kita tak mampu, kita bagi lebih pada mampu, keluarlah cinta dunia tu. Ini kita ada 200,000, bagi 200 saja. Macam Sufian. 200,000 dapat, 200 bagikan sewa rumah istiqbal. Boleh ke keluar cinta dunia? Dia kena lebih daripada yang perlu. Allah SWT perintah kita korban lebih daripada yang kita perlu. Dahsyat tu. Maknanya kita guna apa kita perlu, lain semua jalan Allah. Simpan tak ada. Dahsyat tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, untuk jadi orang beriman, nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang iman tinggi ni bukan jalan-jalan yang luas dan tenteram dan aman, tak ada. Jalan yang sukar. Namanya jalan yang sukar. Dan sangat-sangat sedikit yang nak ikut jalan ni sebab dia sukar. Satu, dia sukar. Yang kedua, benda nak nampak, nak dapat tu tak nampak. Iman kan. Dan asbab iman syurga. Dah dua-dua tak nampak. Iman tak nampak, syurga tak nampak. Jadi mana ada motivasi dia? Tapi kalau dapat duit, dapat rumah, dapat kereta, nampak tak? Nampak. Jadi kesan daripada duit tu nampak. Bila nampak tu, gairah tu lebih. Sebab itu umumnya orang gairah nak dunia ni. Iman tak ada. Puas kita kata iman, Allah Nabi bagi tahu. Kecil macam zarah pun iman ni, nilainya syurga 10 kali besar dunia nilai. Tak boleh masuk syurga tu, tak boleh nampak. Dengan nampak dapat Mercedes besar, dapat jet plane pula sendiri. Uish. Ini personal jet orang kaya di dunia. Airbus berapa tan? Yang paling top sekali Airbus berapa ya? Raja Arab. Plane tu ada 4 tingkat. Ada macam-macam dalam tu. Conference, bilik. Nah,
Duduk kat plane tu macam istana. Itu nampak kesan kaya. Tapi itu semua tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Raja Brunei Hassan al-Bolkiah termasuk senarai orang-orang kaya tak menunjukkan kekayaannya. Ditulis dalam Facebook. Orang kaya yang tak menunjukkan kayanya. Apa dia tak tunjukkan kaya dia? Berapa banyak dia punya collection kereta mewah. Collection kapal terbang tu. Itu bukan menzahirkan kaya. Maknanya yang dimaksud ni, orang menzahirkan ni, dia punya posh lifestyle. Posh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dunia ni manusia nampak. Itu saja sebab kita gairah nak dunia. Lain tak ada. Sebenarnya tak ada harga, tapi kerana nampak dan mata tu menipu. Dan syaitan yang bersama kita melihatkan kepada kita yang inilah betul. Dapat dunia. Jadi kita bertambah gairah, lebih lagi kita selalu jeling mata kita. Tengok kekayaan orang. Macam Rashidi kan, dia tak ada, jeling mata. Tengok dekat Facebook, tengok ni semua kaya. Lepas tu cerita pula lagi. Jadi keinginan untuk jadi kaya tu menyemarak lah. Bila keinginan untuk jadi kaya menyemarak, keinginan untuk iman tak ada. Keinginan tu semua dah diberi untuk jadi kaya. Mana ada lagi untuk dapat iman? Nah, Sufyan ni dibandingkan kamu semua, Sufyan Ampang kan, lebih kurang dia kaya lah daripada kamu kan. Pertama sekali dia ada lori. Dia ada 5 maksudnya kedai, rumah sewa 5. Satu kali saya pergi gas, saya kata dia ni banyak kenderaan, lori pun ada. Sufyan yang sebelah saya ada lori. Saya ada lagi lori. Lori saya lagi bagus pada ni. Asyik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, namun demikian dia tak puas, dia tak jadi kaya. Dia masih berusaha untuk jadi kaya. Yang dipaham oleh dia lah. Lepas tu dia akan faham lebih lagi, dia pun rasa dia nak jadi kaya. Jadi nak jadi kaya ni tak habis-habis. Ada. Walaupun nanti dia dapat dia dapat 2-3 kereta, rumah besar lagi kan. Dia mau jadi syekh tu. Syekh Arab yang ada private jet. Tangkap pula. Dia kata dapat private jet ni boleh ambil start dakwah sana sini cik. Kan? Saya nak private jet ni supaya dapat bawa Amir Sab pergi sana sini. Itu dia punya menyejukkan hati dia. Konon nak buat untuk agama, mana nak dapat buat agama. Bila dia dah macam itu, mata dia pun tak nampak. Cabut lari. Dia mesti kelas dia punya kawan tu. Kelas tu lah dia. Kan? Orang ada private jet, kawan-kawan dia semua private jet. Mulalah Menteri Agama tu dibawa oleh orang yang ada private jet tu atas private jet dia untuk pergi Mekah. Dan riuh rendah dia orang dah. Orang tu menumpang aja private jet, bukannya dia punya. Orang tu dah nak ajak, nak tunjuk. Dia tu macam Sufyan lah. Saya punya private jet ni mau guna untuk khidmat agama. Cara betulnya bawa Menteri Agama ni, saya dah korban bawa Menteri Agama ke sana kemari. Ini untuk dakwah je. Itu sebab dia ajak Menteri Agama naik private jet ni. Satu orang dia pergi Mekah, dia ambil hotel mahal betul, 100,000 je. Mahal. Dia kata saya pergi London, Amerika, mahal pada ni lagi saya duduk. Kenapa saya tak nak duduk kat Mekah dengan mahal ni? So dia orang kaya ni, dia orang fikir macam tu. Dia pergi haji dengan hotel yang sangat luxury. Macam tak haji lah. Sebaik-baik haji, kusut masai rambutnya. Maksudnya orang ni sibuk beramal, tak ada masa untuk mandi. Kusut masai rambutnya berdebu.
sibuk. Tawafnya, dakwahnya, bagi makan, sedekah wang, sembahyangnya tak habis-habis. Itulah orang tak sempat mandi, baju pun busuk. Bukannya yang duduk hotel tu yang semua Halim baru ni tanya, dia duduk dengan hakim kawan saya tu, Tan Sri Ramli ya. Asyik-asyik duduk dekat dia kat Mekah. Apa hal orang ni? Dia tanya, mana kau duduk? Hotel Mekah. Ush. Dalam hati Halim, ini mesti orang kaya. Hotel Mekah, aku pernah pergi duduk situ dulu. Oh, luxury. Rupanya dia hakim mahkamah. Tak tahulah hakim mana. Bini dia pun hakim ya. Dia budak sedar. Jadi orang kat Mekah duduk, itulah hotel orang kaya. Tan Sri Ramli cakap, orang kat sana tak ada nak cakap. Engkau je nak cakap. Saya tahu aku duduk kat ni kat kau. Orang yang kau duduk kat hotel aku tu orang kaya, tak ada nak cakap. Dia orang fikir diri dia orang. Astagfirullah. Dakwah jauh lagi lah. Nak buat dakwah. Dengan Misap Apa? Kata ni dengan Misap Siapa? Hakim. Itu budak sedar, 1 year senior saya. Dia kenal saya. Dan saya pun kenal. Saya dikenal di Sedar ni sebab saya ni selalu menang syarahan, Johan. Jadi tuan-tuan yang orang kaya ni, dia tak ada bercakap dengan orang. Lebih kaya, lebih tak bercakap. Apa lagi nak buat dakwah. Dia paling takut kalau miskin kawan dia. Sebab apa? Orang miskin tu tak ada kerja lain, minta duit kat dia je. Ini kenapa orang kaya tak nak baik dengan orang miskin? Sebab itulah. Dia nak kawan dengan orang kaya supaya boleh jadi kaya lagi. Bank-bank mana nak kawan dengan orang miskin? Dia kawan dengan orang kaya. Boleh pinjam duit dia, boleh buat berniaga. Jadi orang miskin-miskin ni buat kerja dakwah je. Kalau ada orang kaya dalam kerja dakwah tu, rosak orang kaya tu. Sebab itu orang kaya banyak tak nak buat kerja dakwah ni. Sebab yang banyak ikut kerja dakwah ni orang tak ada kerja. Miskin macam Rashidi. Boleh dia ampu orang kaya tu, so bagi duit kat dia. Itu orang kaya malas tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, macam Sufian, dia bukan kaya, miskin, Rashid. Semua yang depan kamu ni kecuali Samad lah, ada kaya sikit dengan Sufian, Ampang. Yang lain mana ada duit? Ada duit? Kan? Kalau saya tak ada orang kekaya nak jadi depan saya ni, takut dong. Nanti duit dia semua disebat di Rashidi. Rashidi atas nama nak keluar jalan Allah, buat miskin aja depan dia. Habis orang kaya. Sebab itu orang kaya tak nak ikut kerja dakwah ni, kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, harta benda dunia ni tak ada harga, namun kita rasa berharga sebab mata. Sebab kita nampak. Tapi kita ingat yang kita nampak tu benar, tapi sebenarnya dia menipu. Allah Subhanahu Taala beritahu, penglihatan kamu tu menipu. Dan saya orang pakar bahagian penglihatan, saya optometris. Saya belajar ni physiology of vision, bahawa semua yang kita nampak ni illusion. Dia pun saintis ya. Semua yang kita nampak ni illusion. Illusion makna nipu. Sama lah dengan Quran. Banyak contoh yang kita nampak ni illusion, tipu. Tengok je matahari, bila tengah-tengah dia jadi kecil, bila dekat bawah dia besar. Padahal dia sama. Mana ada matahari tu mengecil, dia sama je. Mata kita menipu. Kapal terbang, bila tengok dekat airport dia besar, bila jauh dia kecil. Dia tak jadi kecil, dia sama. Tapi mata kita menipu. Mata satu dengan mata dua lain. Tengok dengan mata satu lain dengan mata dua. Semua penglihatan kita tu tak betul, menipu. Jadi kita tak boleh percaya. Kita nampak benda, kita ingat berharga, tak percaya. Dia sebenarnya tak ada harga. Yang berharga iman, amal. Itu yang kalau kita nak tahu yang betul,
Jangan ikut pengalaman kita. Hmm. Jangan ikut pandangan orang lain. Semua itu berdasarkan penglihatan yang menipu. Kita mau berdasarkan Quran. Itu baru benar. Pandangan WHO. Pandangan Quran ni. Sebab itu orang yang faham Quran ni, yang tahu Quran ni, kita patut jadikan dia ketua. Kalau kita tak jadikan dia ketua, kita ikut jalan salah. Sebab apa? Ketua kita pun tak faham yang betul. Tapi dia faham Quran, tapi dia jadi naik pangkat dah tak faham dah. Tak, orang yang tak faham Quran, dia orang yang tak faham, orang yang faham Quran dia mesti buat kerja dakwah Nabi ni. Orang yang tak buat kerja Nabi ni, walau dia ustaz, dia tak faham Quran. Sebab Allah beritahu, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Itu pun tak faham. Itu pun tak faham. Inilah jalanku, ikut Muhammad, mengajak manusia kepada Allah. Itu pun tak buat. Jadi kalau kita dah tak ikut Muhammad, memang sesat namanya. Nampak dia faham kan? Macam faham, tapi orang sesat. Orang yang mengucap kalimah tapi tak ikut Nabi, namanya orang waladhdallin. Kalau kita jadikan orang waladhdallin ketua, kita pun sesat lah. Jadi hari ini salah satu sebab besar manusia sesat, ketua dia sesat. Sebab itu Allah nak betulkan manusia ni, tu hantar Nabi. Tapi Nabi itu bukan nak jadi orang yang mengikut, dia kena jadi ketua dan mengikut. Kalau kita tak jadikan Nabi-Nabi ni ketua, kita akan sesat. Kalau kita nak bunuh dia, lagi Allah murka. Nak halau dia, memang Allah akan lawan kita. Seperti mana kaum-kaum dulu. Allah hantar Nabi untuk jadi ketua dia, orang tak nak. Terutama orang yang pembesar-pembesar negeri tu tak mau. Tak mau ikut Nabi. Sebab apa? Kalau ikut Nabi, kami tak boleh jadi ketua. Jadi mereka kata kepada Nabi mereka, kami nak halau kamu. Mereka cakap macam tu je, Allah istihar. Musuh Allah, dan Allah hancurkan dia. Demi kaum dari dulu hingga ke hari ini. Hari ini je Nabi dah tak ada. Jadi kita nak dihancurkan pun tak tahu. Sebab tak ada nak menghalau Nabi, Nabi pun tak ada. Jadi sekarang yang Allah hantar sebagai asbab untuk manusia ni berubah, naib Nabi. Naib Nabi ni dia bukan Nabi, ikut Nabi. Betul-betul ikut Nabi. Jadi tuan-tuan yang bapa yang mulia, hari ini bulan Ramadan. Ini 10 hari terakhir. Saya nak bagi tahu kamu, malam Lailatul Qadar bulan tahun ini malam 27. Kamu cubalah untuk berusaha pada malam itu untuk lebih beramal. Mudah-mudahan Allah terima, dapat pahala 1000 bulan. Amin. Okey.